Hello and my warmest greetings to my students, especially those who are in primary school, secondary school, and I'm sure there are some university students who are watching. And also not forgetting my lovely parents who also joined the class with the motivation to improve your English. On today's class, we will be concentrating on a very important topic called article in English, and I'm just going to teach a small portion from that huge topic called article. Okay, so today's session is going to be on understanding a and an. Okay, and this is a simple approach for Malaysian students because I will be using a combination of English and Bahasa Malaysia to communicate my message and my guides to my dearest viewers. Okay, so sebelum kita mulakan kelas ini, saya minta bantuan semua pelajar untuk like dan subscribe ke channel YouTube PTGG yang bernama The Brown Sugar Show. Dalam channel ini kita akan kongsikan banyak info-info yang penting, terutamanya dalam bahasa Inggeris tentang memperbaiki, memperkukuhkan bahasa Inggeris kita. Selain daripada itu akan ada lagi video-video lain yang semuanya bertema pendidikan kepada pelajar dan dewasa. Okay, so balik ke video hari ini. Saya harap pelajar-pelajar sudah like dan subscribe ke channel The Brown Sugar Show. Dan kalau boleh, kalau rasa sesi-sesi saya ini membantu, bolehlah komen sesuatu yang positif untuk memberikan saya semangat. Okay, so and apa yang kita nak belajar hari ini? Okay, dua perkataan ini seringkali disalahguna oleh pelajar dalam penulisan karangan ataupun dalam pertuturan bahasa Inggeris mereka. So, jom kita mulakan. So, sebelum kita belajar dengan lebih detail tentang perbezaan a dan n, marilah kita cuba mengkaji apakah persamaan a dan n terlebih dahulu. Okay, first of all, we must understand that the word a and n diguna bersama kata nama yang apa katanya? Sorry, ada typo sikit, kita betulkan. Kata nama yang umum. So, cuba kita bayangkan kalau saya guna ayat seperti I saw a boy. So when I use this line, I saw a boy, we have no specification about the boy. He could be any boy. I did not say who he is, how he looks like. So he's not any specific boy. Dia bukan seseorang budak yang tertentu atau terperinci. Ini adalah seorang budak yang umum. So saya boleh guna perkataan I saw a boy. A boy ini ialah a boy yang tidak dikenali. Seorang boy yang umum yang saya nampak. Okay, so perkataan a dan n boleh digunakan apabila kita merujuk kepada satu kata nama yang umum. Okay, number 2. We use a and n with only countable nouns. Countable nouns bermaksud kata nama yang boleh dikira. Contohnya, kita boleh kira tables, kita boleh kira chairs, kita boleh kira water bottles, kan? Okay, apa yang tak boleh kira? We can't count rice, we can't count water in the water bottle, we can't count grass. So ada perkataan yang boleh kira, ada yang tak boleh kira. Tapi apabila saya nak gunakan a atau n, itu mestilah merujuk kepada sesuatu kata nama yang boleh dikira saja. Contohnya, I have a water bottle with me. Okay, a water bottle boleh diguna sebab perkataan water bottle ialah countable noun. Tapi saya tak boleh guna ayat I want to drink a water. Ayat tu ialah salah. So bila saya kata I want to drink a water, kesalahan disebabkan oleh perkataan a di sini dan water yang sebenarnya ialah uncountable noun. So cuba kita hafal sambil saya mengajar. Kalau perkataan itu ialah perkataan yang tidak boleh dikira, uncountable noun,
kita tak boleh guna a atau an. Kita hanya boleh guna a atau an dengan perkataan yang boleh dikira. So kenapa? So kita tengok nombor 3. We can only use a or an with singular nouns. So in English, when we say singular, we refer to just one, satu sahaja. So satu sahaja, kalau saya nak kira satu ialah satu, saya mesti boleh kira dulu satu. Saya boleh kira baru dia jadi satu, betul? Saya tak boleh kira seperti my hair. I can't count my hair. Can I say one hair? I can't say that because I cannot count. So my hair is not singular. The word hair itself is plural kan? So bukan plural lah. It's uncountable. Sorry boss. So my hair is not singular. The word hair is actually uncountable noun. So saya tak boleh kata a hair. Okay, faham? So, saya ulang sikit lah. Nombor 1, kita hanya boleh guna a dengan an apabila kita merujuk kepada satu kata nama yang umum. Okay, nombor 1. Nombor 2 ialah kita boleh gunakan a dan an dengan kata nama yang boleh kira saja, which is called as countable noun, something that we can count. And kita juga hanya menggunakan a dan an dengan singular nouns. So, singular noun ni related sikit dengan countable noun sebab bila dia singular, maksudnya dia adalah satu. Bila dia adalah satu, baru boleh kira. Kalau kita tak boleh kira, contohnya tepung, flour. We cannot count flour kan. So flour, we cannot say, I want to buy a flour. Ayat tu salah. Salah disebab a flour ialah merujuk kepada uncountable noun. Kita tak boleh kata a flour. We can say some flour. Singular. Perkataan flour tidak boleh jadi singular sebab flour is uncountable. Uncountable noun is cannot be counted, so we can't say it is singular, it is not one kan. Okay, number 4. So, saya dah tersebut tadi, perkataan a dan an ni hanya boleh digunakan untuk singular sebab dia ialah satu. Dalam bahasa Melayu, bila kita nak kata perkataan satu, kita seringkali guna istilah se ni. Sebuah, seorang, sebiji, sebakul, kan, sekaki. So, apa-apa yang bermaksud se ni ialah merujuk kepada satu. So, kita tengok satu contoh di sini. Tony was shocked to see a snake. A snake, kalau saya nak convert ke bahasa Melayu, dia ialah seekor ular. So, a ni boleh jadi perkataan se dalam bahasa Melayu. So, bila kita nak bertutur atau menulis, kita boleh cuba translate dan tengok dalam bahasa Melayu, boleh masuk akal atau tidak. Okay, a snake nearby his house. Okay. Contoh seterusnya, he is an engineer. An engineer merujuk kepada seorang jurutera. So an ini juga menjadi perkataan se. So inilah persamaan-persamaan perkataan a dan an. Number 1, kita boleh guna dengan sesuatu kata nama yang umum, yang bukan tertentu, yang bukan terperinci, sesuatu yang general. Kita boleh gunakan dengan countable noun saja, kata nama yang boleh dikira. Kalau tak boleh kira, kita tak boleh guna a dan an. Kita hanya boleh guna dengan singular noun saja, bermaksud satu, dan selalunya dalam bahasa Melayu digunakan imbuhan se. Alright? Boleh faham setakat ni? Saya pergi slow saja, okay? Next. Terusnya, apakah persamaan lain antara a dan an? Apabila video saya sedang block perkataan. Yep. Okay. Kita boleh gunakan a dan an apabila satu benda atau orang disebut pada kali pertama. First time kita sebut seseorang, sesuatu kata nama, tak pernah sebut lagi dalam karangan kita. Ataupun tak pernah sebut dari bila kita sedang bertutur dengan seorang, tak pernah sebut lagi. First time, kita boleh guna a. Contohnya, I saw a man yesterday. Cerita baru nak mula. Dalam permulaan cerita, saya kata, I saw a man yesterday. Siapa man ini? Tak ada detail. Apa dia ni? Seorang yang saya kenal ke, tak kenal ke? Dewasa ke, kanak-kanak ke? Hitam ke, putih ke? No info. As long as we hear a man, kita faham yang dia seorang yang umum. Kita tak tahu siapa. I saw a man yesterday. Dan dia guna perkataan man pada kali pertama dalam karangan tu, so kita guna a man. Apa akan berlaku kalau saya nak sebut man yang sama kali kedua dalam karangan itu? Saya akan tukar a ni menjadi the. The man was sad. Ayat dia ialah I saw a man yesterday. The man was sad.
The man merujuk kepada a man yang saya sebut sebentar tadi. Okey, minggu depan baru saya nak ajar the. So, kamu akan lebih faham nanti. So, first kita nak faham yang perkataan a ni kita guna apabila kita sebut satu kata nama atau orang atau benda pada kali pertama. Kita guna perkataan a. Next. I went to an island yesterday. Saya nak guna contoh a, saya pun guna contoh an. Island ialah pulau. I went to an island yesterday. Merujuk kepada maksud saya pergi ke sebuah pulau semalam. Dia tak bagi tahu pulau mana, di mana, besar ke kecil ke cantik ke hodoh ke, apa pun tak bagi tahu. Yang ayat ni memaksud sebuah pulau. Sebuah pulau yang umum. Dia tak bagi info lagi. So first time sebut perkataan pulau, dia guna perkataan an. First time guna perkataan man, dia guna perkataan a. So dalam karangan, apabila kita tulis first time satu kata nama, kita boleh guna perkataan a atau an. Dengan syarat yang kita nak maksudkan ialah seorang atau sebuah, macam itulah. Next. Persamaan yang seterusnya ialah apabila sesuatu benda atau orang adalah sebahagian dari sebuah kumpulan. Contohnya, kita bagi ayat dulu kita lebih faham. He was a kind man. So bila saya guna ayat he was a kind man, dia merujuk kepada salah seorang yang baik antara orang-orang baik yang lain. Perkataan kind bermaksud baik. So ada banyak orang baik di dunia ini. Antara orang-orang baik di dunia ini, yang ini juga adalah seorang yang baik. Satu dalam sebuah kumpulan yang lebih besar. Okay, so he was a kind man. There are many kind men in the world, but he is one of them. So he was a kind man. So ayat contoh lain, it was an island in Langkawi. Salah sebuah pulau antara semua pulau-pulau lain di Langkawi. Di Langkawi ada banyak pulau. Okey, kita pernah pergi ke Langkawi, kemungkinan semua orang rakyat di Malaysia mesti pernah pergi ke Langkawi, satu kepulauan yang cantik, dan di Langkawi ada banyak pulau-pulau yang kecil. So bila dia sebut ayat it was an island in Langkawi, dia merujuk kepada situasi yang dia pergi ke sebuah pulau di Langkawi. Antara banyak pulau yang ada, dia pergi ke salah satu pulau di Langkawi. Faham tak? Satu benda atau orang dari satu kumpulan yang lebih besar. Dalam sebuah kumpulan. Pulau-pulau ada banyak, kita pilih satu pulau. Banyak orang yang baik di dunia ini, saya nak merujuk kepada seorang dari baik lelaki-lelaki yang baik. Okey, boleh faham? Dan seterusnya. Untuk menyatakan pekerjaan seseorang. Kalau kita nak sebut apakah pekerjaan, what is your job, what is your occupation, then we need to use a ataupun an. Contohnya, my father is a doctor. My father is a doctor. Doctor ialah pekerjaan. So bila kita nak sebut pekerjaan, kita kena gunakan a atau an. Okay. So untuk perkataan doktor, a ialah lebih sesuai. The next example, is my uncle is an accountant. My uncle is an accountant. So contoh ini ialah dengan menggunakan an. Okay. Tapi accountant ini ialah pekerjaan. Yang saya nak buktikan dalam slide ini ialah apabila kita merujuk kepada pekerjaan seperti doktor dan accountant, kita boleh pilih a atau an. Remember that. So kalau ayat itu my father is doctor atau my uncle is accountant, ayat itu ialah salah. Seterusnya. Sekarang kita dah belajar persamaan antara a dan an. Marilah kita belajar perbezaan antara a dan an. Okey. So, nombor satu, penggunaan a atau an sebenarnya bergantung kepada bunyi awal perkataan tersebut. Okey. Selalunya kita belajar di sekolah atau banyak cikgu-cikgu bagi tahu kalau a, e, I, o, u terus guna an. Lain-lain guna a. Sebenarnya ini adalah bukan 100% benar sebab ramai yang kurang memberi penumpuan kepada bunyi. Okey. So banyak pelajar tuition yang saya mengajar pun saya selalu tanya, mana nak guna a, mana nak guna an? Mereka just jawab, kalau a, i, u kita guna an. Salah sebenarnya. So kata kunci di sini ialah perkataan bunyi. Kalau ada bunyi
A, E, I, O, U, barulah kita gunakan N. So, penggunaan atau N ini sangat bergantung kepada bunyi awal perkataan tersebut. Next. Gunakan N untuk kata nama yang bermula dengan bunyi vowels iaitu A, E, I, O, U. So, lain kali orang tanya, N digunakan untuk apa? Kalau ada adik kecil di rumah tanya ke, atau anak tanya ke, jangan jawab N terus guna untuk A, E, I, O, U. Salah. N akan digunakan untuk kata nama yang berbunyi dengan permulaan A, E, I, O, U. Apakah bunyi-bunyi A, E, I, O, U? Kita akan saksikan dalam masa terdekat ni. Kita baca poin yang kedua pula, yang ketiga pula. Gunakan pula, tadi N untuk bunyi A, E, I, O, U. Sekarang kita nak gunakan untuk kata nama yang bermula dengan bunyi consonants. Consonants ialah selain A, E, I, O, U dalam ABCD, kita ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Whatever that is apart from A, E, I, O, U, we call them as consonants. We call A, E, I, O, U as vowels. So vowels, anything that starts with the sound of vowels, we use N. Anything that starts with the sound of consonant, we use A. Provided we are obeying and practicing the rules and the regulations and the conditions that I have shared with you on my previous slides. So, kita boleh gunakan atau N berdasarkan bunyi dengan syarat kita patuh kepada peraturan dan syarat-syarat yang saya telah kemukakan sebentar tadi. Next. Sekarang kita nak praktis bunyi vowels ni. Saya dah kata pemilihan perkataan N ni bergantung kepada bunyi A, E, I, O, U. Tapi apakah bunyi itu? Kita nak buat kelas muzik sikit sekarang. Okey, kita start dengan huruf E. Ataupun bukan E, sorry. A, ni bukan E, ni vowel A. Apakah bunyi huruf A ni? Siapa tahu? Cuba bagi bunyi itu. Tengok betul ke tak betul? Bunyi huruf A. Kalau nak senang ingat, especially untuk pelajar di Malaysia, sangat senang. Kita ikut ejaan dalam bahasa Melayu. Contohnya, perkataan huruf A ni, kalau kita nak eja satu perkataan di bahasa Melayu seperti ini, A ni bunyi apa? Api. Betul tak? So, huruf A berbunyi A. Api. Okay, clear? Next. Huruf E ada dua jenis bunyi. Satu ialah apple, huruf E, ataupun emak, bunyi E atau untuk huruf E. Untuk huruf I pula, ikan. Huruf I berbunyi I. Bunyi I ialah I, ikan. Okey, seterusnya. O simple saja. Bunyi dia dengan sebutan dia sama. Huruf O berbunyi oren. O ialah O juga. Okey. Dan huruf U yang paling banyak selalu orang confuse dengan perkataan bermula dari huruf U ni ialah bunyi U, ramai orang fikir bunyi dia ialah U. Sebenarnya salah kan? Sebenarnya bunyi U ialah apa? U. Unta. Bunyi U ialah U. Unta. Okey, so A, E, I, O, U. Kita ulang sekali lagi. A, E, I, O, U. Kalau ada perkataan kata nama yang bermula dengan bunyi A, E, I, O, U, kita dibenarkan untuk gunakan N. Inilah yang saya maksudkan tadi, bunyi. Faham? Okey, seterusnya. Kita buat beberapa contoh soalan untuk test pemahaman kita. Kalau kita dah boleh faham soalan, mesti boleh jawab. Perkataan pertama ialah pencil. So, apakah tekan anda? Pencil. Bunyi dia apa? Pe. Ada tak bunyi A, E, I, O, U tadi yang saya beritahu? Tak ada kan? So, kalau tak ada, kita guna
A pencil. Sebab bunyi dia ialah pear. Next, perkataan boy. Bo. Bunyi dia bermula dengan perkataan bo. Tadi saya kata N hanya untuk A, E, I, O, U. Ini bo. So kita tak perlu guna N, kita guna A. A boy. Bunyi apa? Bo. Okey, perkataan seterusnya. Horse. Ho. Bunyi dia ialah ho. Bunyi yang saya ajak tadi untuk N ialah A, E, I, O, U. Ho tak ada dalam bunyi yang saya bagi. Jadi, a horse. Bunyi dia ialah hor. Okey, next. Hour. Jam. Hour. Sebutan ini ialah hour. So, walaupun bermula dengan huruf H, tadi kita sebut ho, sekarang kita sebut a. Hour. So, kalau ada bunyi a, saya dah sebut tadi, a, e, i, o, u. So, ada bunyi a, mestilah kita guna n. N hour. Bunyi a. Okey, perkataan seterusnya. Umbrella. Huruf U, tapi bunyi umbrella. A. Disebabkan ada bunyi A, kita guna N. Dan bunyinya ialah A. So, kita pilih N untuk perkataan umbrella, bukan sebab huruf U, tapi sebab bunyi A. The choice of the article N for the word umbrella is not because of U. It is because of the sound A. Understand? Okay, let's move on to the next question. Wait, I think something is blocking my screen. All right, let's move on. One-eyed man, seorang lelaki yang bermata satu. One-eyed man. Okay. Wah, dia bermula dari huruf O, vowel punya huruf ni, tapi adakah bunyi vowel? A, E, I, O, U. Ada bunyi wa tak? Ni one-eyed man, wa. So there's no wa sound among the vowels. So we use a one-eyed man. Sebab bunyi dia ialah wa. So tidak semestinya kalau ada O mesti kena guna N. Kita mesti fokus pada sebutan dia. Let's move on. Eagle. Huruf E tapi bunyi eagle. E. A, E, I. Ada kan? Bunyi I kan? E. Ikan I tadi. So, huruf E yang berbunyi I memerlukan N. N eagle. Bunyi dia ialah E. N eagle. Saya ulang. The choice of N for the word eagle is not because of the letter E. It is because of the sound E, which comes from the letter I, the vowel I. Okay, the sound of I is E, right? Next, island. Island. Obviously, is an island. Island. So, tengok, perbezaan eagle dengan island. Eagle ialah bunyi E yang berpunca dari huruf I. Island, walaupun menggunakan huruf I, tapi bunyi dia ialah island. A, kan? Kita gunakan N. So, just follow the sound. Tak mungkin boleh salah. Uniform. U. Tadi saya bagi tahu A, E, I, E, U. Kita tak sebut uniform. Kita sebut uniform. So, perkataan U tak ada dalam sebutan A, E, I, E, U. Jadi, kita hanya gunakan E. E, uniform. Sebab bunyinya ialah Y, U, U. Bunyi Y, bukannya bunyi A, E, I, O, U. Faham tak? Walaupun huruf U, we are not allowed to use N because it sounds YU. Next, university. Lagi satu contoh yang bunyi sama macam uniform. U, U. So, jawapan pun sama. A university. Bunyinya ialah U. Jadi, ini adalah beberapa contoh yang saya nak sampaikan kepada para pelajar bahawa pemilihan A ataupun N tidak bergantung kepada huruf A, E, I, O, U, tetapi ia bergantung kepada bunyi A, E, I, O, U.
Okay, the choice of a or an does not depend on the vowels a, e, I, o, u, but actually the sound of the vowels a, e, I, o, u. The sound of a is a, e is or a. The sound of I is e. The sound of o is o, and the sound of u is u. Please remember this, ladies and gentlemen. So, apabila kita dah faham, saya sarankan semua pelajar untuk cuba buat latihan-latihan yang ada dalam buku-buku grammar yang kamu ada di rumah, ataupun dalam kelas ELC saya pun dah bagi link untuk latihan A, dan N. Buat latihan tersebut dengan ilmu yang saya bagi di sini, saya boleh guarantee 100% tak ada orang yang salah. Just remember what I taught you today, and then next week kita akan belajar tentang penggunaan perkataan the. Sebab topik artikel ini ada 3 perkataan yang kena belajar, a, and dan the. Kita dah clear dengan a dan n. Minggu depan kita belajar the. The ini banyak dia punya syarat dan peraturan, dan saya akan explain one by one sehingga semua pelajar faham, dan saya juga akan bagi lebih banyak latihan dalam masa akan datang. Begitu sajalah. Please remember to like and subscribe to our YouTube channel, The Brown Sugar Show. Kalau anda rasa sesi ini memberi sedikit faedah kepada anda, bagilah komen-komen yang berbunga. Terima kasih, and good night, ladies and gentlemen. I will see you next week. Bye.